fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan. Maka tuntutan kita mempelajari ilmu-ilmu yang disuruh oleh hukum syarak supaya kita mempelajari akan dia adalah merupakan satu kewajipan yang telah ditaklifkan oleh hukum syarak kita. Semoga dengan majlis ilmu ini, moga-moga ianya benar-benar memberikan kita manfaat dan menambahi kepada kita akan ilmu yang sedia ada, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui kuliah maghrib pada malam ini, insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, saya nak baca malam ni satu kitab. Nama kitab ni ialah Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama kitab ni, biasalah dengar kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub, yang dikarang oleh seorang tokoh ulama besar tanah air kita sendiri, iaitu Allah yarham Allamah Syekh Wan Abdul Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ataupun terkenal dan masyhur dengan panggilan Tok Wan Ali Kutan rahimahullahu ta'ala. Kalau orang Kelantan kenal-kenal sangatlah nama ni, Tok Wan Ali Kutan. Nama sebenarnya Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, nisbah kepada negeri kelahiran beliau. Baik, kitab Jawhar Al-Mawhub ini tuan-tuan adalah pada mensyarahkan kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini adalah kitab karangan seorang tokoh ulama besar kita dalam mazhab Syafi'i, iaitu terkenal dengan nama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau dikenal juga dengan panggilan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi Imam Suyuti ini dia karang kitab lebih kurang 900 lebih buah kitab yang pernah beliau karang. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti seorang yang mencapai ia akan darjat mujtahid dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi di antara banyak kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti ini, salah satu kitabnya Lubab Al-Hadis. Kandungan Lubabul Hadis ini pada menyatakan berkenaan dengan hadis-hadis kelebihan beramal. Lubab Al-Hadis. Kitab tu taklah tebal mana, tetapi yang disyarahkan oleh almarhum Tuan Syekh Ali bin Abdul Rahman Kalantani ini setebal
Kalau tuan-tuan nampaklah kitab yang saya pegang ni, setebal ini dia punya syarah dia. Jadi bila disyarahkan oleh ulama-ulama kita, maka bercambah-cambahlah ilmu yang boleh kita ambil daripada kitab ini, daripada perkara-perkara yang takjub kita kepada ilmu yang dicurahkan oleh tuan pengarang kitab ini, mensyarahkan pada Lubabul Hadis Imam As-Suyuti. Jadi saya duk belik-belik sebelum nak kemari ni, maklumat nak kuliah kat sini lebih kurang berapa hari dah. Jadi saya duk mikir apa yang nak disampaikan kepada level-level orang awam macam kita ni. Saya kalau dalam kuliah di masjid dan surau ni, kalau di negeri Melaka ni lah, saya lebih suka menumpu pelajaran ilmu fardu ain. Jadi tumpuan saya kalau saya mengajar ialah bab tauhid, fiqh, tasawuf yang asas-asas ataupun yang disebut dengan fardu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap daripada orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi saya ni dalam kuliah memang itulah yang saya ajar kepada masyarakat, kerana saya tengok masyarakat kita ni tak kira di mana-mana pun, khusus kita di Melaka ni, saya tengok dan saya perhati keperluan ilmu yang sepatutnya dipelajari oleh setiap qaryah masjid ni, tak kira lah surau ke masjid ke, keperluan ilmu yang sepatutnya diajar ke dalam masyarakat ialah 3 ilmu ni: tauhid, fiqh, tasawuf. Ambil asas-asas sahaja. Kenapa? Saya lihat itulah keperluan yang besar perlu dipenuhi kepada masyarakat. Jadi di mana-mana pun saya mengajar, itulah 3 ilmu itulah, tuan-tuan. Tafsir, hadis. Yang ni saya nombor 2 kan, kerana ia bersifat fardu kifayah. Saya tengok tuan-tuan, kat kita kat Melaka ni, tok-tok guru kita lah, kalau ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah ni banyak dah. Tafsir. Kadang-kadang saya singgah satu-satu masjid, tuan-tuan. Saya singgah masjid, saya suka antara tabiat saya ni, kalau masuk singgah nak singgah sembahyang kan, saya mesti tengok papan kenyataan. Pasal apa? Saya nak tengok rutin kuliah masjid tersebut atau surau yang saya singgah tu, ada atau tidak pengajian ilmu fardu ain. Kan biasa dekat papan kenyataan tu, kan dia ada maklumat situ, maklumat AJK, maklumat macam-macam lah, termasuk jadual kuliah. Jadi saya suka tengok situ. Jadi alhasil, atas pengalaman saya memperhatikan perkara tersebut, maka saya buat satu kesimpulan bahawa ilmu fardu ain ini lebih sedikit diajar berbanding ilmu fardu kifayah. Ada setengah masjid, tuan-tuan, bukan sini. Sini saya tak dan lagi nak baca papan kenyataan. Bukan sini, setengah masjid saya singgah tu, saya tengok dia punya jadual kuliah, semua kuliah tu bersifat fardu kifayah. Fardu ain langsung tak ada, tuan-tuan. Langsung tak ada. Padahal sebenarnya keperluan masyarakat yang patut umat Islam tahu, wajib tahu, bukan sunat, bukan harus, wajib tahu 3 ilmu tu.
Tauhid untuk mengesahkan akidah kita, biar kena dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan lari daripada landasan. Kalau tak diajar ilmu akidah ni, masyarakat kita akan keliru akidah dia. Kita hidup ni tuan-tuan, zaman ni zaman penuh dengan kekeliruan, terutama dalam bab akidah. Sampai sekarang ni tuan-tuan, sampai sekarang ni masih ada lagi masyarakat kita, umat Islam kita ni, bila sebut istilah macam, minta maaf tuan-tuan, saya sebut, kalau disebutkan istilah fahaman Wahabiyah, contoh, dia tak tahu. Ada yang tak tahu. Macam mana saya tahu? Bila saya sebut istilah Wahabiyah contohnya sebagai satu bentuk kupasan dalam kuliah untuk menerangkan, lepas kuliah tu ada orang datang, dia kata, Ustaz sebut tadi Wahabi itu, apa benda Wahabi itu? Saya kata, tuan tak pernah dengar ke perkataan Wahabi? Tak jam saya lah. Itu yang tanya ni kata. Saya kata, macam mana masyarakat kita ni boleh tak tahu? Sedangkan Wahabiyah ini merupakan salah satu ancaman besar dalam negara kita. Betul tak tuan? Ya. Ancaman kuat mana? Ancaman akidah lah. Ni yang berlaku. Sama ada kita sedar ataupun tidak, itulah hakikat ataupun wakilnya, realiti yang berlaku. Macam kita di Melaka ni, saya boleh kata alhamdulillah lah. Kita kat Melaka ni, alhamdulillah lah. Mana pahaman-pahaman yang karut-marut ni masih lagi di peringkat belum berakar umbi. Tapi sebelum dia jadi barah dalam masyarakat, lebih baik pengkuliah-pengkuliah, tok-tok guru kita ni memberikan pengetahuan tentang itu. Jadi antaranya ialah dalam bab ilmu tauhid, kerana ia diajar tentang persoalan akidah yang wajib kita iktiqadkan. Tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana-mana masjid surau saya mengajar dah, itulah penumpuan saya. Kerana dalam bab akidah ni ramai orang kita belum, kita panggil belum sahih lagi lah pengetahuan dia tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Saya rasa masjid ni pun sama lah. Sebab apa? Tiap-tiap hari Jumaat, yang perasan-perasan lah, tak ke kita punya tok khatib kita akan berdoa pada doa khutbah yang kedua sebelum sembahyang tu. Dan doa tu dibaca dan ada dalam teks khutbah. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah akidah kami di negeri ini berdasarkan kepada akidah, apa dia sebut? Tok Imam tahulah. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi disebut apa dia tu? Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tuan-tuan, kalaulah orang tanya kepada kita contohnya, benda ni tak mungkinlah orang tanya, tapi kalau orang tanya, kita nak tengok sejauh mana kefahaman kita terhadap pegangan akidah kita sendiri. Contohlah orang tanya. Tapi saya sebut tadi, soalan ni mungkin orang tak tanya, tapi kalaulah soalan ni ditanya pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh jawab atau tidak? Baik, kalau orang tanya, dari segi sudut akidah, tuan-tuan berakidah, akidah yang mana? Baik, jawapannya apa? Agak-agak boleh jawab tak? Nah, contohlah, kalau soalan tu simple, very simple, faham, akidah apa yang menjadi pegangan kita? Jawapannya apa? Soalannya simple,
Dan jawapannya pun simple sebenarnya. Tapi nak katanya, baik tak apalah, tuan-tuan tak payah jawab, saya akan jawab. Jadi sesimpel-simpel soalan dan jawapan ini pun ramai di kalangan umat Islam yang tak boleh jawab. Ya, baik, jawapannya apa? Kalau orang tanya akidah kita, akidah apa? Baik, kalau orang tanya, tuan, kalau fiqh ikut mazhab mana? Boleh jawab tak? Boleh. Apa jawapannya apa? Kita dari segi mazhab fiqh, kita taklid kepada mazhab. Semua boleh jawab. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dan itulah mazhab fiqh yang menjadi amalan kita, pegangan kita dalam bab ibadat. Satu tanah Melayu ni, semenjak Islam mula-mula masuk ke tanah Melayu, sejarah dia, di mana ulama-ulama yang membawa masuk Islam ke tanah Melayu, itulah mazhab fiqh yang diajar ke dalam masyarakat ketika itu. Dan ia menjadi satu bentuk pegangan sampai pada hari ini, yang mana kita sedia maklum, Malaysia dari segi mazhab fiqh Syafi'i. Bab akidah ni orang tak jelas lagi. Akidah, kalau mazhab fiqh Syafi'i, ibadat, sembahyang, angkat wuduk, batal wuduk, bab taharah, bab zakat, bab haji, bab puasa. Panduan kita ialah mazhab Syafi'i. Sebab tu kita belajar fiqh berdasar pada mazhab Syafi'i. Baik, bab akidah ni tauhid lah tuan-tuan. Usuluddin. Dari segi akidah kita pegang apa? Itulah tuan-tuan yang Tok Imam kita sebut tu. Doa tu. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami di negeri ini, negeri Melaka ni, berdasar kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebut tu. Kalau dalam teks khutbah tu, dalam kurungan dia tulis al-Asy'ariyah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Itulah akidah kita tuan-tuan. Idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Ini ulama dah tetapkan. Idza utliqa ahli sunnati wal jamaah, apabila dikatakan, apabila ditentukan siapakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim, maka yang dikehendaki ahli sunnah wal jamaah itu ialah mereka-mereka yang mengikut kepada fahamnya al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ataupun kalau di tanah Melayu kita ni tuan-tuan, terkenal dengan dipanggil istilahnya akidah sifat 20. Itulah dia. Kalau di belah-belah Arab, Mesir, Yaman, dan sebagian besar negara umat Islam, nama sifat 20 tu tak masyhur pun. Ia hanya masyhur di tanah Melayu saja, yang diistilahkan oleh tok-tok guru ulama-ulama kita dahulu kali. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat, inilah istilah dari segi sudut akidah yang menjadi pegangan kita. Itu sifat 20. Sebab itu kita belajar dalam bab Usuluddin ni daripada dulu, zaman tok nenek moyang kita sampai pada hari ni. Kita diajar dalam bab tauhid sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Itulah yang diajar. Ya? Tu. Cuma saya nak kata berbalik pada apa yang saya sebut tadi. Pelajaran-pelajaran seperti ini amat kurang diajar dalam masyarakat. Sehingga ada masyarakat yang tak tahu sifat 20. Masyarakat hanya disajikan
Dengan apa? Dengan kalau bab tafsir, saya boleh kata tiap-tiap masjid mesti ada pengajian tafsir Al-Quran. Tafsir suratul Waqiah, tafsir Al-Baqarah. Ada. Tapi ada masjid dan banyak juga masjid yang saya singgah di Melaka ni, pelajaran sifat 20 tak ada. Tak ada. Jadi sebab itulah saya sebut di awal tadi, masyarakat kita ni kurang sangat didedahkan dengan pengajian-pengajian ilmu yang bersifat fardu ain, yang 3 tadi tu. Tu dia. Jadi sebab tu saya duk mikir malam ni apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni dah. Kalau nak menjadi tauhid, mana dan satu masa ni nak habis sifat 20. Tok guru dulu mengajar sifat 20 4, 5 tahun, 6, 7 tahun nak fahamkan sifat 20. Satu malam ni nak cerita bab tauhid, tuan-tuan. Cerita apa dia kepentingan ilmu tauhid boleh lah. Tapi nak mengajar sekaligus satu malam ni, wujud apa dia, tak boleh tuan-tuan, tergantunglah jawabnya. Jadi ala kulli hal, saya pun nak kongsilah dengan tuan-tuan pada malam ini satu ilmu yang saya ambil daripada kitab Jauhar Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub, dan saya kira ilmu yang saya nak sampaikan ini insya-Allah moga-moga beri sedikit manfaat pada tuan-tuan, boleh amal. Yang penting ilmu yang kita belajar itu mudah faham dan kita boleh amal dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Tuan-tuan baik, saya baca kitab ni tentang satu tajuk berdoa untuk kedua ibu bapa. Tajuk malam ni. Minta maaf lah tuan-tuan, mukaddimah panjang sikit. Tapi saya kira mukaddimah tu penting untuk saya bagi tahu kepada masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kata tuan pengarang kitab kita yang dirahmati oleh Allah, maka sayugianya, ni bahasa lama tuan-tuan, bahasa kitab Turas, maka sayugianya bagi seorang meminta doa bagi kedua ibu bapanya dengan maghfirah tiap-tiap lepas sembahyang. Tuan-tuan, kata tuan syekh kita ni, maka semestinya lah kalau kita ni masih ada mak bapak, ya, masih ada mak ayah yang masih ada lagi, ataupun dah meninggal, ataupun dah tak ada, ya, dia kata apa sini? Maka sayugia, maka semestinya kita ni sebagai anak, tiap-tiap lepas sembahyang, iaitu maksud dia lepas sembahyang 5 waktu terutamanya, jangan sekali-kali kita meninggalkan daripada mendoakan kedua mak ayah kita, sama ada al-ahya minhum wal amwat, sama ada mereka ni mak ayah kita masih hidup lagi ataupun yang telah meninggal dunia. Sama ada hidup ataupun yang dah meninggal dunia, kita sebagai anak jangan sekali-kali melupakan pada apa? Mendoakan maghfirah, iaitu doa keampunan. Moga-moga Allah ampunkan dosa mak ayah kita, sama ada mereka ni masih ada ataupun telah meninggal dunia. Ini dia kata begitu. Ya, baik. Istimewa pula kemudian daripada mati keduanya, lebih-lebih lagi kena doa selepas mak ayah kita dah tak ada.
Dia kata ni ayat dia istimewa pula, lebih-lebih lagi, yang paling afdal, bila mak ayah kita dah tak ada, lagi kena doa. Doa apa? Doa, ya Allah, kau tolong ampunkan dosa kedua mak ayah saya. Sama ada mereka masih hidup, lebih-lebih lagi setelah mereka tak ada atas dunia ni. Bila nak doa tu? Tiap-tiap 5 waktu. Tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Doanya macam mana? Nanti dulu tuan-tuan Baik. Kerana kita baca sikit lagi ni. Kerana riwayat setengah daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahawasanya. Kerana apa? Kerana setengah riwayat ada sahabat-sahabat Nabi bagi tahu apa? Dia bagi tahu begini. Ini kalam sahabat. Ini kata-kata sahabat. Barang siapa meninggalkan doa bagi kedua ibu bapaknya. Doa apa? Doa keampunan. Ingat, ini kalam sahabat. Kalam sahabat. Dia kata apa? Siapa-siapa yang meninggalkan daripada mendoakan kedua mak bapak dia, doa apa? Doa keampunan. Maka dia kata apa? Dipicitkan. Dipicitkan ni maksudnya disempitkan kehidupannya. Wal'iyadzubillah. Ya, dipicitkan maksudnya disempitkan jalan hidup dia, sempit jadi. Tak ada rahmat Allah kepada anak-anak yang tidak mendoakan keampunan kepada mak dan ayah dia. Maka marilah persoalan, ya, doa yang macam mana saya nak baca, Ustaz? Ni tuan-tuan, saya nak ajar satu doa ni. Doa ni Tok Guru saya ajar. Doa ni ialah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz doanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa inilah yang saya maksudkan dan yang tuan pengarang kitab kita maksudkan kena baca. Satu lagi, kalau kita nak doa-doa kita yang kita baca lepas sembahyang tu Allah mustajab, kena baca doa ni. Doa apa? Doa minta keampunan bagi mak ayah kita. Setengah ulama sebut, kalau nak tahu rahsia doa-doa kita tu, doa minta syurga, doa minta murah rezeki tu, ya, minta berkat apa-apa semua tu, kan biasa kita baca lepas sembahyang kan. Kita minta murah rezeki, tu biasalah kita doa tu. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah, macam-macam doa lah kita minta, syurga dan sebagainya semua. Nak mustajab, antara rahsianya kena baca doa. Awalannya, ya Allah ampunilah dosa kedua mak ayah saya. Ini rahsia. Baik, lafaz doa dalam bahasa Arabnya macam mana? Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tulis Arab, tuan-tuan tulislah. Kalau tak boleh, rakam. Kalau tak boleh rakam, ada video ni nanti, ada live ni, nanti dengar baliklah. Rewindkan balik, dengar, baca doa ni. Baik, doanya begini. Saya rasa doa ni mudah dan mungkin ada tuan-tuan dah biasa dah doa ni. Cuma sama ada sedar atau tidak peranan doa ni. Baik, doanya ialah Allahumma ghfir lana. Saya baca ni lafaz jamak teruslah. Maksudnya lafaz jamak ni lafaz kami. Supaya apa? Supaya kalau siapa-siapa jadi imam, dia baca doa Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Kalau dia baca lafaz mufrad, yakni lafaz seorang, Allahumma ghfirli. Takut-takut nanti tok imam baca seorang, jemaah lain tolong aminkan saja. Tak ada bahagian untuk orang lain.
Nah, kita tolong amin untuk imam saja. Imam dah dapat seorang-seorang. Yang lain amin amin. Sebab apa? Lafaz dalam bahasa Arab ni, kalau lafaz mufrad untuk seorang. Kalau jamak, dia kena sebut Allahumma ghfir lana. Yang saya nak ajar ni, Allahumma ghfir lana. Lafaz jamak terus. Maksudnya kami. Baik, doanya saya baca semula ya. Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Itu saja doa dia. Boleh tuan-tuan, saya baca sekali lagi. Saya rasa tuan-tuan biasa dah doa ni, ya. Cuma tak perasan saja. Sekali lagi saya bacakan. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Boleh tuan-tuan ya? Kita cuba terjemahkan apa maksud doa ni. Allahumma ghfir lana dhunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Waliwalidina, dan dosa kedua mak dan ayah kami. Waliwalidina itu maksudnya kedua ibu dan bapa kita. Waliwalidina. Warhamhum, dan engkau kasihilah keduanya, mak ayah kita itu. Warhamhum kama rabbawna sighara, seperti mana mereka kasih kepada kami sewaktu kami kecil-kecil dulu. Macam mana mak ayah kita sayang kita masa kita baby dulu, masa umur kita setahun 2 tahun, kan bagai menatang minyak yang penuh kasih sayangnya. Ada warhamhum kama rabbawna sighara. Itu lafaz ayat Quran tu. Itu doa yang dipetik daripada Al-Quran tu. Suratul Isra. Warhamhum kama rabbawna sighara. Dan kasihilah keduanya, mak ayah kami itu, seperti mana mereka kasih kepada kami sewaktu kami masih kecil dulu. Tu doa mahal tu tuan-tuan. Kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat, dan sekalian muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, sama ada mereka itu termasuklah mak ayah kita dan sekalian muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat tu, sama ada al-ahya', mereka masih hidup, wal amwat, ataupun yang telah meninggal dunia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang amat pengasih lagi maha penyayang. Ni je doa tuan-tuan. Doa ni kata ulama, kata sahabat, siapa yang tak doa macam ni kat mak ayah dia, jalan hidupnya sempit tuan-tuan. Jadi sempit. Sempit tu maksudnya susah lah, ataupun ditimpa dengan macam-macam masalah Allah timpakan kepada dia. Pasal apa? Engkau melupakan jasa mak dan ayah kamu. Orang kata istilahnya, kalau kita nak balas jasa mak ayah kita, terutama mak kita yang memberanakkan kita, takkan boleh dibayar dengan, tak boleh, orang kata tak boleh nak dinilai dengan harta, emas dan sebagainya. Jadi doa.
Sebab tu hadis yang lain, antara amalan yang tak akan putus setelah kita mati, apa dia tuan-tuan? Hadis masyhur tu. Kan? Idza mata bani Adam, apabila mati seorang anak Adam ni, terputus segala amalan dia. Pahala semayang dia, puasa, zakat dia, haji dia, semua putus. Kecuali 3 perkara je ikut dia masuk dalam kubur. Apa dia? Maksudnya pahala tu sampai. Apa dia? 1, ilmu yang bermanfaat. 2, sedekah jariah kita. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Hak tu sampai dalam kubur. Maknanya apa dia? Kalau anak doa, ya Allah, macam doa tadi tu, nescaya kata Nabi, sampai. Bila sampai, sukalah mak ayah kita ni tuan-tuan. Sukalah mak ayah. Ni tidak. Ada setengah-setengah anak kita ni doa jauh sekali. Ziarah kubur pun setahun sekali, raya Aidilfitri, itu pun ziarah sebab adat budaya semata-mata. Kalau nak jadikan, maknanya nak mengenang jasa arwah orang tua kita, kenalah ziarah sekali-sekala kubur mereka. Ya. Maksudnya ialah kalau kita doa kat rumah pun sampai, tapi kalau kita ziarah dia, mak ayah kita kat kubur tu tahu anak dia datang ziarah. Kalau kita bercakap-cakap dengan dia pun dia dengar. Contohlah kita ke ziarah kubur mak ayah kita, walaupun dah meninggal 15 tahun contohnya, kita cakap macam dia ada, masih ada lagi. Mak, Angah datang ni ziarah mak. Cakap macam tu. Kalau orang tak faham, dia kata orang gila. Cakap macam tu.